Adakah Presiden PAS benar-benar sedang melawan budaya takfir? Atau sedang beliau itu cuba melupakan sejarah yang pernah beliau bina dan lakarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Saya ada membaca tulisan terbaru Presiden PAS melalui tulisan Minda Presiden bilangan 41 bertarikh 23 Jun 2026 yang bertajuk Isu Takfir, Senjata Adu Domba Musuh Islam. Terus terang saya katakan banyak perkara yang disebutkan dalam artikel itu sebenarnya sangat baik. Saya juga bersetuju bahawa takfir bukan perkara yang ringan. Saya setuju bahawa umat Islam tidak boleh mudah-mudahan menghukumkan kafir kepada orang lain. Saya juga setuju bahawa dakwah lebih utama daripada menghukum. Saya setuju bahawa kejahilan perlu dirawat dengan ilmu dan hikmah. Namun persoalan yang sangat besar muncul di sini adalah, adakah Presiden PAS benar-benar sedang melawan budaya takfir? Atau sedang beliau itu cuba melupakan sejarah yang pernah beliau bina dan lakarkan? Kerana apabila bercakap tentang takfir politik di Malaysia, kita tidak boleh lari daripada satu peristiwa yang cukup besar, iaitu amanat Haji Hadi pada tahun 1981 di Banggul Pradung, Kuala Terengganu. Dalam amanat tersebut disebutkan, kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Ini ucapan siapa? Ucapan Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang hari ini adalah Presiden PAS yang juga orang yang menulis artikel yang kita sedang bincangkan. Ironinya, saya berikan fokus kepada part ini. Ironinya, perlembagaan penjajah yang Presiden PAS anggap kafir jahiliah dalam amanat itu masih kekal sampai hari ini. Dan dalam sumpah jawatan mana-mana ahli Dewan Rakyat, termasuk Presiden PAS, mereka berjanji akan pertahan taat perlembagaan yang sama itulah jua. Dalam amanat tersebut disebutkan lagi, kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah mati syahid. Dan yang paling kontroversi, kita tidak perlu masuk Buddha, tidak perlu masuk Hindu, tidak perlu masuk Kristian. Tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Di sinilah persoalan akademik yang perlu dijawab dengan jujur oleh kita semua. Apabila seseorang menyatakan bahawa pihak lawan politik mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliyah, dan perjuangan melawan mereka adalah jihad sehingga kematian dalam perjuangan itu dianggap sebagai syahid, maka masyarakat biasa akan memahami apa, sahabat-sahabat? Adakah itu bukan membawa implikasi kepada takfir politik? Mari kita bercakap secara ilmiah dan berlapang dada di sini. Dalam tradisi Ahli Sunnati wal Jamaah, menghukum kafir terhadap individu bukan perkara mudah. Ia memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat dan para ulama membezakan antara takfir mutlak terhadap sesuatu fahaman dan takfir khusus terhadap individu-individu tertentu. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan itu terus dihukum sebagai kafir. Tidak semua orang yang mengucapkan sesuatu yang salah terus dihukum sebagai murtad. Malah para ulama membahaskan soal kejahilan, takwilan, syubhah dan pelbagai halangan sebelum menjatuhkan hukum. Tetapi dalam amanat Haji Hadi itu, ungkapan bahawa seseorang boleh menjadi kafir hanya dengan slogan politik suku, agama suku disebut secara umum kepada masyarakat. Seterusnya persoalan yang baru. Siapa yang menentukan seseorang itu benar-benar menolak agama? Siapa yang menentukan seseorang itu jatuh kafir? Apakah proses berlaku melalui mahkamah syariah? Melalui majlis fatwa? Atau hanya cukup melalui pidato politik di atas pentas ceramah politik kepartian? Dan lebih menarik, dalam artikel tersebut, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memetik buku salah seorang pemimpin terkenal daripada Ikhwanul Muslimin Hasan Hudaibi, iaitu dengan tajuk namanya Nahnu Du'at La Qudah. Kami pendakwah, kita ini pendakwah, bukan penghukum, bukan hakim yang menghukum. Saya setuju dengan tajuk buku ini dan prinsip daripadanya. Tetapi jika benar kita pendakwah, kita bukan hakim yang menghukum,
maka kita semua berhak untuk bertanya, adakah amanat 1981 itu selaras dengan semangat nahnu du'at la qudah? Atau sebenarnya amanat itulah yang menjadi antara faktor terbesar lahirnya budaya takfir politik di Malaysia semenjak 1980-an lagi. Sahabat-sahabat, saya tidak bercakap tentang soal dendam sejarah. Saya bercakap soal konsistensi ilmiah. Kalau jika seseorang itu mahu menjadi juru cakap melawan takfir pada hari ini, maka keberanian intelektual menuntut beliau terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya terhadap kenyataan-kenyataan lampau yang pernah menimbulkan fitnah dan juga masalah besar yang bersangkutan dengan takfir. Kalau benar ada kekhilafan, katakan itu adalah ikhilaf. Kalau benar ada ungkapan yang tidak tepat, akui ianya tidak tepat dan salah. Kalau benar masyarakat telah salah faham selama puluhan tahun, jelaskan dengan terang. Itulah kebenaran ilmiah. Apa yang menjadi masalah bukan kerana seseorang pernah tersilap. Semua daripada kita manusia boleh tersilap. Tetapi apabila seseorang menulis panjang tentang bahaya takfir, sedangkan isu terbesar takfir politik dalam sejarah moden Malaysia belum pernah dijelaskan secara tuntas, diakui kesalahannya atau ditarik balik secara jelas, maka kita semua sebagai rakyat Malaysia berhak untuk bertanya tentang kejujuran moral dan intelektual di sebalik tulisan tersebut. Dan di sini saya ingin tegaskan di hadapan semua yang menonton, mengkritik amanat Haji Hadi bukan bermaksud mengkritik Islam. Mengkritik PAS bukan bermaksud mengkritik Islam. Mengkritik pemimpin politik bukan bermaksud mengkritik agama. Kerana dalam Islam tidak ada manusia yang maksum selepas daripada baginda Rasulullah SAW. Termasuk ahli politik, termasuk pemimpin parti, termasuk tokoh agama, dan yang paling penting termasuk presiden PAS itu sendiri. Maka jika kita benar-benar mahu menutup pintu takfir, langkah pertama bukan menuding jari kepada musuh. Langkah pertama, berani berdiri di hadapan cermin dan melihat diri kita sendiri. Dan bertanya dengan jujur, siapakah yang mula-mula membuka pintu itu di Malaysia? Dan apakah pintu itu benar-benar telah ditutup? Atau sekadar kita mahu orang lain melupakannya? Terima kasih.